Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan begini, kawan-kawan sekalian. Tengah negara sibuk dengan isu ekonomi, kos sara hidup dan rakyat menunggu jawaban bagaimana mahu keluar dari tekanan harian, tiba-tiba muncul satu drama politik yang cukup panas. PAS, parti yang selama ini digambarkan sebagai kingmaker dalam gabungan Perikatan Nasional, kini mula menunjukkan taring dengan message yang jelas. Sudah sampai masanya mereka yang pimpin Perikatan Nasional bukan lagi sekadar menjadi penyokong di belakang tabir. Ini bukan sekadar gurauan politik, tetapi kenyataan terbuka yang datang daripada dua tokoh besar PAS, Ahmad Samsuri Mokhtar, Naib Presiden PAS yang juga Menteri Besar Terengganu, dan Hashim Jassin, Mursyidul Ampas sendiri. Dua suara yang membawa message yang sama, dan inilah yang menjadikan naratif ini semakin kontroversi. Ahmad Samsuri secara terang-terangan kata yang PAS perlu mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional melalui semangat muafakat politik. Beliau tekankan, fokus sekarang ialah untuk perkukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional dan pastikan kemenangan pada PRU16 dan juga dalam masa yang sama membuka ruang parti itu untuk mengetuai blok pembangkang. Malah beliau tidak tolak perbincangan siapa bakal menjadi Perdana Menteri daripada PAS, sesuatu yang sebelum ini dianggap sensitif kerana Bersatu, khususnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, sudah lama mempatri kerusi itu dalam kepala penyokong Perikatan Nasional. Kalau kita imbas balik, Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu pada 7 September lalu dengan penuh yakin meluluskan usul menamakan Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri ke-11. Tetapi tidak sampai seminggu, pemuda PAS pula bangkit dalam muktamarnya dengan usul mendesak PAS sendiri yang patut pimpin Perikatan Nasional dan tampil dengan calon Perdana Menteri daripada parti mereka. Usul itu bukan main-main. Lebih 750 perwakilan sokong sebulat suara. Kalau itu bukan signal yang jelas bahwa PAS semakin yakin, saya tidak tahu mau panggil apa lagi. Hashim Jassin pula menyokong penuh keputusan itu. Beliau kata sudah lama beliau rasa PAS patut memimpin Perikatan Nasional. Malah sebelum ini beliau sudah kritik cara keputusan dibuat dalam gabungan itu. Menurut beliau, Bersatu ada kecenderungan umumkan sesuatu tanpa perundingan yang betul. Sedangkan dalam semangat muafakat, sepatutnya semua dibincang dahulu. Jadi Hashim menganggap usul pemuda PAS adalah langkah yang tepat. Malah beliau yakin ia akan membantu kemenangan dalam PRU yang akan datang. Inilah yang buat keadaan menjadi semakin panas. Kita bercakap tentang dua parti yang sama-sama mahu menjadi kepala dalam Perikatan Nasional. Bersatu rasa mereka lebih layak sebab pernah menjadi kerajaan, pernah ada jawatan Perdana Menteri, dan Muhyiddin dianggap wajah Perikatan Nasional. Tetapi PAS pula membawa naratif yang lain. Mereka, parti tertua, paling berpengalaman, sudah kuasai 4 negeri dengan jentera pilihan raya yang tersusun, dan yang paling penting, mereka kini ada sokongan akar umbi paling besar dalam Perikatan Nasional. Kalau dilihat PRU15, PAS menang lebih banyak kerusi parlimen berbanding Bersatu. Dari situ, PAS mula tanya, siapa sebenarnya yang lebih layak untuk memimpin Perikatan Nasional? Dan disinilah kontroversinya. Adakah Muhyiddin Yassin masih relevan sebagai calon Perdana Menteri PN? Atau adakah PAS kini sedang mengatur strategi licik untuk memastikan jawatan itu jatuh ke tangan mereka? Ada juga penganalisis yang sebut, langkah PAS ini bukan sekadar soal ego parti tetapi survival politik. Dengan keadaan Muhyiddin berdepan pelbagai isu termasuklah kesihatan dan cabaran undang-undang, PAS nampak ruang untuk meletakkan calon mereka sendiri sebagai alternatif.
Nama yang disebut siapa lagi kalau bukan Ahmad Samsuri Mokhtar, orang yang dianggap poster boy PAS untuk masa depan. Namun realitinya tidak semudah itu. PAS mungkin kuat di pantai timur dan utara, tetapi mereka ada kelemahan besar di Sabah, Sarawak, dan kawasan bandar yang lebih majmuk. Disitulah Bersatu coba meyakinkan bahwa mereka lebih sesuai pimpin karena image-nya lebih neutral berbanding dengan PAS yang sering dilabel dengan agenda Islam konservatif. Tapi bukankah itu juga masalah besar dalam Perikatan Nasional? Sebab jika PAS benar-benar menjadi peneraju, apakah ia akan menakutkan pengundi bukan Melayu sekaligus menyempitkan lagi ruang Perikatan Nasional untuk menang secara nasional? Mari kita jujur, ini bukan sekadar soal siapa yang menjadi Perdana Menteri, tetapi soal siapa yang bakal menguasai hala tuju Perikatan Nasional. Kalau Bersatu terus kekalkan Muhyiddin, PN mungkin kelihatan stabil, tetapi apakah rakyat yakin Muhyiddin masih lagi mampu? Sebaliknya, jika PAS ambil alih, Perikatan Nasional mungkin mendapat tenaga yang baru. Tetapi apakah gabungan itu mampu menarik undi dari luar kubu PAS? Dan disinilah timbul satu persoalan kontroversi yang saya ingin lontarkan kepada Anda semua, dan marilah kita sama-sama untuk coba fikir dan jawab. Adakah ini sebenarnya permulaan kepada retaknya Perikatan Nasional dari dalam? Bila satu pihak kata kami lebih layak pimpin dan satu lagi masih berkeras Perdana Menteri mesti dari kami. Nah, berapa lama Perikatan Nasional boleh bertahan sebagai sebuah gabungan? Adakah ini petanda bahwa Perikatan Nasional hanya sekadar perkawinan politik yang tunggu masa untuk berantakan? Kita kena ingat, politik Malaysia penuh dengan sejarah pengkhianatan dan percaturan kuasa. UMNO dan PAS pernah bergabung dalam Muafakat Nasional, tetapi akhirnya retak kerana isu kepimpinan dan ego parti. Adakah Perikatan Nasional akan mengulangi sejarah yang sama? Ataupun PAS sebenarnya sedang mainkan strategi pressure politics untuk pastikan mereka diberi lebih kuasa dalam pembahagian kerusi PRU16 nanti? Inilah yang menarik. Dalam politik, jarang ada pihak yang cakap terus terang apa strategi mereka. Tetapi apabila pemuda PAS, Ahmad Samsuri, dan Hashim Jassin semuanya senada mengatakan sudah tiba masanya PAS untuk memimpin Perikatan Nasional, itu bukanlah kebetulan. Itu merupakan mesej jelas bahwa PAS sudah bersedia melangkah ke hadapan. Dan kalau Bersatu tidak mahu berganjak, kita mungkin bakal saksikan pertemuan dalaman yang lebih terbuka. Jadi sahabat-sahabat saya sekalian, soalan terakhir yang saya ingin tinggalkan kepada Anda. Adakah rakyat Malaysia sudah bersedia melihat seorang Perdana Menteri daripada PAS? Atau adakah ini hanya langkah taktikal untuk tekan Bersatu sambil menunggu saat yang sesuai untuk membuat kejutan? Anda bayangkan, kalau benar PAS berjaya meletakkan calon Perdana Menteri mereka, adakah Malaysia akan lebih stabil atau sebaliknya lebih terpecah kerana kebimbangan masyarakat majmuk terhadap hala tuju negara? Inilah perbincangan yang kita kena fikirkan bersama. Jangan lupa untuk komen di bawah, tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah sebab saya yakin isu ini akan menjadi antara topik paling panas menjelang PRU16. Adakah Anda rasa PAS patut ambil alih kepimpinan Perikatan Nasional ataupun Muhyiddin masih lagi pilihan yang lebih selamat? Dan macam biasa, kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan share video ini. Kita akan bongkar lagi banyak drama politik Malaysia yang penuh dengan kejutan. Sampai jumpa lagi di episod yang seterusnya kerana politik Malaysia, penonton sekalian, memang tidak pernah sunyi daripada kontroversi. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten atau ulasan yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih.